Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup pada hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat beramal dalam keimanan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung bicara kita dalam cabang iman yang ke-55, yang sebenarnya merupakan antara yang paling utama. Kerana dia termasuk amalan-amalan yang paling afdal dalam agama kita, iaitulah birrul walidain. Yang kita nak sebut pada hari ini ialah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Terdahulu, terima kasih kepada pihak PQDM Quran Daily Malaysia di atas inisiatif untuk mengadakan kelas ini. Dan kita mohon agar ahli-ahli PQDM semua dapat istiqamah dalam majlis ilmu, dan kita saling tolong-menolong dalam perkara ketakwaan, dan kita jangan saling menolong dalam perkara kemungkaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang kita bincangkan pada sebelum daripada ini. Jadi hari ini kita sambung pada cabang iman yang ke-55, iaitulah berbakti kepada kedua ibu bapa. Tentang perkara berbakti kepada kedua ibu bapa ni, saya kira hari ini mungkinlah, oleh kerana masa pun kita tak terlalu panjang pada hari ini. Dan yang kedua, topik yang sangat penting pada hari ini berkaitan dengan birrul walidain. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai birrul walidain. Dan banyak pecahan-pecahan yang sebenarnya saya nak kongsikan dengan para pendengar pada hari ini berkaitan dengan birrul walidaini. Termasuklah bagaimana kita nak berinteraksi kepada keduanya waktu mereka dah tua, bagaimana kalau seandainya mereka dah meninggal dunia, bagaimana seandainya ada ibu bapa yang kafir. Isu-isu berkaitan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa ni sangat besar. Kerana itu pada hari ini kita fokuskan saja bab ini, iaitulah pada soal berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebelum kita baca huraian yang saya sudah sediakan, kita baca dulu apa yang ada dekat kitab kita ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menyatakan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam bahasa yang lebih jelas untuk kita nampak, kalimah wasaina ini menunjukkan wasiat. Kalimah wasaina menunjukkan wasiat. Yakni Allah berpesan kepada kita dengan pesanan yang sangat-sangat penting, agar kamu berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Agar berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Baik. Bila berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi pertama tadi disebut wasiat, dan yang kedua tadi perkataan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa datang setelah daripada perintah tidak menyembah melainkan Allah. Okey. So Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah meletakkan perintah mentaati kepada kedua ibu bapa datang selepas daripada perintah tidak menyembah melainkan Allah. Dan kita tahu bahawa perintah tidak menyembah melainkan Allah adalah kemuncak kepada iman. Bererti perintah taat kepada kedua ibu bapa ini juga termasuk daripada iman yang paling utama. Dan tak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi kepada kita, berbakti kepada kedua ibu bapa bukan waktu kita muda sahaja, bukan waktu mereka masih lagi kuat sahaja, terutamanya apabila mereka telah mencapai usia yang tua yang sangat berhajat kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya sekalipun perkataan dan janganlah menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini satu perintah berbakti, yang kedua menjelaskan perkataan ataupun waktu berbakti yang paling utama ialah pada waktu mereka sudah berusia tua. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita sifat derhaka yang paling rendah adalah perkataan dan Allah melarang kita menengking kedua ibu bapa mereka, kedua ibu bapa. Bahkan Allah suruh berkata kepada mereka perkataan yang mulia. Dan Allah perintahkan kita supaya merendahkan diri kepada keduanya, dan Allah perintahkan kita untuk mendoakan mereka dengan doa Rabbana rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi dalam ayat ni saja, kalau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah perhatikan, ayat ni saja sudah ada banyak indikator-indikator daripada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana seorang anak itu harus berbuat baik kepada kedua ibu bapanya pada ketika umur mereka sudah tua, dalam serendah-rendah perkataan derhaka. Apatah lagi jangan menengking mereka. Sebaliknya gunakanlah perkataan-perkataan yang baik dan mulia. Kemudian tundukkan dirimu, walaupun kamu ni siapa apa pun jawatan dia, tundukkan diri kepada kedua ibu bapa kita. Kita pengarah ke, kita datuk ke, kita raja sekalipun, maka tundukkan diri kepada kedua ibu bapa. Okey? Dan Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, kepada orang beriman, berdoalah kepada orang tua. InsyaAllah kita akan detailkan dalam perbahasan sekejap lagi, pendetailan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi, ataupun dia berkata, Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Kata dia, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Yang ni salat pada waktunya bererti bersalat
di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid tempat didirikan salat lah. Okey. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, berbakti kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ay, aku tanya lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Haddatsani bihinna walau stazadtuhu lazadani, kata itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepadaku, jika aku terus bertanya pasti baginda akan menyebutkan lagi kemudian dan kemudian itu. Tapi fokusnya di sini bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa adalah antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, huraian kepada bab ini, makna birrul walidain atau berbakti ini, apa maksud berbakti atau birrul walidain? Jawapannya kalimah dalam bahasa Arab albir, ialah berbuat ihsan, berbuat baik dan memberikan sesuatu. Sama ada memberikan kebahagiaan, tenaga, bantuan, kasih sayang, semua bentuk. Maka berbakti kepada kedua ibu bapa merangkumi belas kasihan kepada mereka, merangkumi berbuat kebaikan kepada mereka, merangkumi memberikan hadiah, memberikan khidmat, memberikan kebajikan kepada mereka, merangkumi semua perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Dan ini sebagaimana yang kita dah sebut, wasiat Allah. Keistimewaan berbakti kepada kedua ibu bapa ni, dia adalah wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan manusia supaya berbakti kepada kedua ibu bapanya. Okey, jadi ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian manusia. Dan ini adalah perintah Allah yang sangat agung yang kita sebutkan tadi, menyusuli perintah untuk menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu, dan berbaktilah dengan kedua ibu bapa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua ibu bapa ni bukan amalan biasa-biasa. Malah mendahului kita orang-orang yang beriman adalah semua para nabi. Para nabi disebut dalam Quran, para nabi, antara perkara yang dilakukan oleh mereka dan dipuji oleh Allah Azza wa Jalla tentang nabi-nabi ini ialah sifat mereka mentaati kepada kedua ibu bapa. Kita dengar cerita Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yaqub. Kita dengar cerita Nabi Ismail dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Kita dengar cerita Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud. Dan kita dengar juga Nabi Yahya bin Zakaria tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi. Nabi Yahya mentaati ayahnya, ibunya. Disebut dalam Quran tentang nabi-nabi ini taat kepada kedua ibu bapa. Nabi Isa alaihissalam, walaupun disebut bahawa dia tak ada ibu, dia tak ada ayah, Allah Ta'ala sebut wa barram biwalidati,
Allah Ta'ala jadikan aku taat, berbakti, berbuat baik kepada ibuku. Walaupun dia tak ada ayah, dia berbakti kepada ibunya. Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi-Nabi di dalam Al-Quran. Macam mana mereka ni mentaati kedua ibu bapanya. Sebab tu saya kongsikan sebelum daripada ni kisah seorang anak yang memiliki ibu yang kurang waras. Mungkin tuan-tuan pernah dengar dalam kuliah saya yang lain, tapi kita ulang. Seorang doktor di Jeddah menceritakan pengalaman dia merawat seorang perempuan yang tidak siuman, dibawa oleh seorang anak lelakinya. Lalu bila doktor ni tanya anak lelaki, sejak bila ibumu tidak siuman? Dia kata sejak lahir. Jadi doktor tu hairan, macam mana dia boleh dapat anak kalau dia tak siuman sebab sejak lahir? Kata si anak ini, datukku dulu, ayah pada ibu dia lah, dia berfikir anak aku ni tak siuman, dan kalau dia bagi kahwin, insya-Allah penyakit dia sembuh. Dia bagilah kahwin dengan seorang lelaki, iaitulah ayah kepada budak ni. Tapi perkahwinan itu tak bertahan lama kerana ibunya tidak pulih. Tapi dalam perkahwinan yang tidak lama tu, sempatlah si ayah ni ataupun sempatlah si ibu ni mengandungkan anaknya. Dan lahir. Sejak daripada lahir, datuk dia lah yang jaga sampai besar. Dan bila anak besar, anak ni pula jaga mak dia ni. Maha suci Allah, maha kayanya Allah dengan rahmat dan kasih sayang. Lalu doktor ni tanya, aku nak tanya, kamu begini taat kepada ibumu ni, ibumu ni kenal tak dia ni mak kamu? Atau kamu ni anak dia? Kata si anak yang saleh ini, wahai doktor, walaupun ibuku tak kenal aku ni anak dia, tapi Allah maha mengetahui bahawa aku adalah anaknya dan dia adalah ibuku. Jadi dia berbuat baik kepada ibu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat-sangat mengesankan cerita macam ni, menunjukkan bahawa anak yang taat kepada Allah, betul-betul taat kepada Allah, dia akan mentaati kedua ibu bapanya. Kerana para nabi telah mencontohkan kepada kita betapa mereka adalah orang yang taat kepada ibu bapa mereka. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada kita semua agar berbakti kepada kedua ibu bapa, dan lubuk pahala yang paling besar, antaranya ialah berbakti kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis yang sahih, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Waktu Nabi duduk di Madinah, tiba-tiba ada seorang lelaki dia datang. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbai'ah kepada Nabi untuk berhijrah. Lalu dia kata kepada Nabi, sa'altu, ataupun dia kata apa? Ubayi'uka 'alal hijrati wal jihad. Abtaghil ajra min Allah. Aku datang kepadamu nak berbai'ah untuk aku hijrah dan berjihad bersama Nabi. Dan aku mengharapkan dengan jihad serta hijrah ini, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal min walidayka ahadun hayy?" Ada tak salah seorang daripada kedua ibu bapa kamu masih hidup? Dia kata, "Na'am, bal kilaihima, bal kilahuma." Dia kata hidup lagi, bahkan kedua-duanya masih hidup lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatabtaghil ajra min Allah." Dan kamu mengharapkan pahala daripada Allah. Lelaki tersebut kata, "Ya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa-arji'." Apa kata Nabi? "Farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Kalau betul kamu nak pahala ni, kembalilah kepada kedua ibu bapa kamu dan carilah pahala dan berbaktilah kepada keduanya. Jadi kalau nak pahala lebih besar daripada pahala hijrah, lebih besar pahala jihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah pahala berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Besarnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, setelah mensyarahkan hadis ini, dia kata yahrumul jihadu idza mana'al abawani aw ahaduhuma bi syartin an yakuna muslimaini. Kalaulah jihad tu jihad yang fardu kifayah, maka haram bagi seorang itu keluar berjihad dalam keadaan kedua ibu bapanya menghalang, atau salah seorang daripada kedua ibu bapanya menghalang, dengan syarat kedua-duanya itu muslim. Kedua-dua itu muslim. Tak boleh seorang anak pergi berjihad kalau mak ayah dia halang, kerana berbakti kepada keduanya fardu ain, dan berjihad pula adalah fardu kifayah. Okey, fardu kifayah. Sehingga kalaulah besarnya nilai ibu ayah ni, kalau tiba-tiba anak tu dia kaya, dan tiba-tiba juga ayah dia jadi hamba, kena tawan, jadi hamba, maka bila anak ni beli ayah dia daripada orang tu, dia tak perlu cakap pun, aku merdekakan ayah daripada perhambaan. Tak perlu. Bila anak ni beli ayah dia sebagai hamba, secara automatik ayah dia jadi orang merdeka. Oh, dahsyat tuan-tuan. Hak ayah kepada anak ni besar. Sehingga kalau ayah ni hamba, anak dia orang merdeka, bila anak dia beli, hamba yang merupakan ayah dia automatik. Sebab tu kalau tu dari sudut harta anak beli dah kan. Kalau dia ni mak, dia hamba perempuan, lepas tu ditiduri oleh tuan dia, sebab halal dalam Islam kan. Halal dia dapat anak. Bila dapat anak, maka ibu ni tidak boleh lagi dijual beli. Kerana apabila ayah dia meninggal, harta si ayah diwarisi oleh si anak. Maka dengan itu secara automatik mak dia tadi akan jadi orang merdeka. Tu dia panggil ummul walad. Ummul walad. Jadi kalau anak ni mewarisi harta ayah dia, termasuk harta ayah dia adalah mak dia yang merupakan hamba ayah dia ni, secara automatik mak dia akan jadi orang merdeka. Tu bagi anak yang kecil. Kalaulah dia ni waktu lahir mak ayah dia merdeka, kemudian dia pergi berhijrah di satu tempat, berniaga contohnya, kemudian di negeri asal dia berlaku perang, ayah mak dia ditawan jadi harta rampasan perang, kemudian dibawa kepada satu negeri, dijual di pasar sebagai hamba. Tiba-tiba anak dia tengok, mak ayah aku ni, dia pergi beli mak ayah dia. Sebaik saja dia beli, dia tak perlu cakap, ayah, aku merdekakan ayah daripada perhambaan. Tak perlu cakap, tak perlu. Di kalangan ulama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak membalas jasa ayahnya, melainkan apabila dia mendapati ayahnya itu menjadi hamba, lalu dia membeli dan memerdekakannya. Berkata ahli ilmu, kata ulama, apabila dia membeli salah seorang daripada ayah dan ibunya yang pada ketika itu menjadi hamba, maka secara automatik, tanpa perlu dibebaskan, bila dia beli itu, anak ayah itu automatik menjadi orang yang merdeka. Okey, dahsyatnya tuan-tuan sifat berbakti kepada kedua ibu bapa dan besarnya hak seorang ayah terhadap anaknya ini. Terhadap anaknya ini. Bahkan kalau orang tanya, dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kalau kita ada harta, ayah kita minta, macam mana keadaan dia? Ayah kita nak kepada harta kita, dia memerlukan, sehingga ada orang kata, ustaz, boleh tak kita bagi zakat ke ayah kita? La ilaha illallah. Sebelum dia tahu nak bayar zakat ke ayah dia ni, macamlah orang ayah dia ni orang asing. Kita dengarkan hadis dari Ibnu Majah.
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li malan wa walada wa inna abi yuridu an yajtaha mali faqala anta wa maluka li abika. Kata, ya Rasulullah, aku ada harta, aku pun ada anak, tiba-tiba ayah aku nak ambil harta aku. Jawab di si anak itu, jawab Nabi SAW, kamu dan harta kamu itu milik ayah kamu. Bukan hartamu je, mu sendiri itu milik ayahmu, kata Nabi SAW. Jadi kalau soalan dia nak bayar zakat kepada dia, soalan tu salah dah. Pasal apa? Ayah tak layak terima zakat kita. Kenapa dia tak layak? Sebab ayah dan harta, ayah tu memiliki kita dan harta kita. Macam mana nak bayar zakat ke dia? Malu kalau dia bayar. Dia kata, aku nak bayar zakat ke ayah aku, malu. Jangan tanya soalan tu. Soalan tu salah. Dulu lagi salah soalan tu. Soalan tu dulu lagi salah. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata al-Imam At-Tahawi mensyarahkan hadis ini. Hadis ini bermaksud, tidaklah maksud atau hadis ini ma kasabal ibnu min syai'in fahuwa lahu khassah duna abihi. Apa yang anak tu usaha betul milik dia, menjadi milik khas tanpa ayahnya. Tetapi Nabi SAW menyatakan di sini bahawa tidak patut seorang anak itu menghalang hartanya dari dinikmati oleh ayahnya. Okey? Wa an yaj'ala abrahu fihi nafidan ka amrihi fi ma yamlik. Dan menjadikan perintah si ayah dalam urusan harta kepada anaknya seakan-akan ayahlah pemilik harta tu. Jadi memang harta ni milik anak, tapi Nabi nak bagi tahu kepada si anak, kalau ayah kamu suruh sesuatu dengan harta kamu, maka kewajipan kamu mentaati perintah ayah seperti seakan-akan harta itu milik si ayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan ibu bapa ni adalah kemuncak kepada silaturrahim lah. Kita akan bincang pada pertemuan akan datang berkaitan dengan silaturrahim, tapi ibu bapa ni kemuncak. Okey. Kemuncak kepada kemuncak kepada silaturrahim. Macam mana tidak, kerana dia ni lahir, dia keluar dia daripada rahim si ibu dan hasil daripada mani si ayah dan juga ibu. Di situlah hak dia paling besar. Saya sebut dah ni, kalau ada hak yang paling utama, hak paling besar dalam hidup kita ni, kalau ada orang jaga kita makan minum ke, semua tu tak akan dapat dia buat, sehingga ataupun tanpa Allah Azza wa Jalla jadikan asbab wujudnya kita di dunia ni melalui rahim ibu kita dan juga mani ayah kita. Dialah hak yang paling besar sekali. Adapun para ulama salafus salih, perkataan mereka dalam bab ni banyak. Okay? Kata di Ibnu Abbas, aku tak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Ibu. Dan berkata Abdullah ibn Umar, buka'ul walidaini minal uquq. Kena ingat, jangan bagi mak ayah kita menangis disebabkan kita.
Kata Abdullah ibn Umar, mu ayam nangis sebab kita tu dah termasuk daripada derhaka. Oi, takut kita dengar lagu tu. Jangan sampai mu ayah kita tu menangis sebab kita, bukan menangis bergembira, menangis sedih. Dan berkata Hisham bin Urwah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari dia kata, Abu Hurairah dia tengok dua orang lelaki jalan. Lepas tu Abu Hurairah dia tanya salah seorang, dia ni siapa? Ditunjuk kepada seorang lagi. Kata yang kedua tu, dia kata, ini ayahku. Jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu. Kata Abu Hurairah, kamu jangan panggil dia dengan nama dia. Ayah ni kita kena panggil penghormatan. Ayah, abah. Kita panggil nama elok, papa, daddy. Panggil lah apa? Panggil pangkat ayah. Okay? Bahasa Kelantan, cik. Cik. Ayah panggil gitu. Wala tamshi amamahu, jangan kamu jalan depan dia, tinggal ayahmu belakang, jangan. Dan jangan kamu duduk sebelum daripada dia duduk. Tengok adab. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya, man arda walidayhi faqad arda ar-Rahman, wa man askhatahuma faqad askhata ar-Rahman. Wahai anakku, siapa yang meredakan kedua ibu bapanya, maka dia telah mendapat redha Rahman, yakni Allah. Dan siapa yang menjadikan keduanya marah, maka dia telah menjadikan marahnya Ar-Rahman. Itu beberapa perkataan daripada para salaf. Daripada salaf menunjukkan betapa besarnya kebaikan berbakti kepada kedua ibu bapa, sehingga Iyas bin Muawiyah satu hari ibu dia mati. Bila ibu dia mati, dia menangis. Orang pun tanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Orang lain menangis juga, tapi kamu menangis. Itu pelik pada orang. Kenapa? Dia kata, dulu aku ada 2 pintu syurga. Sekarang ni telah tertutup salah satu daripada keduanya, iaitu bila ibu dia telah meninggal dunia. Baik, kita berpada dengan beberapa hadis yang disebut itu. Kita kena ingat juga bahawa doa ibu dan doa ayah ni sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang dapat doa kepada kedua ibu bapa dia, maka berbahagialah dia, kerana doa kedua ibu bapa itu sangat-sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa doa ibu bapa ni termasuk daripada redha Allah ke atas adab. Ada ayah tu mendoakan kepada anak, Allahu Akbar, wassalah fadilat dia. Jadi kita pun doa kepada ibu bapa kita, anak kita pun mendoakan kepada kita, dan ayah kita pun mendoakan kepada tu. Masya Allah. Baik. Bab yang seterusnya, poin yang seterusnya, antara ibu dengan ayah, mana yang lebih besar? Ibulah, semua kita tahu berdasarkan hadis bahawa Nabi SAW ditanya, siapa yang paling berhak dengan kebaikan diriku? Jawab Nabi, ibumu. Ditanya lagi, kemudian siapa? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Sampai 3 kali jawab ibu. Kali keempat barulah dia jawab ayahmu. Jadi ini menunjukkan hak ibu lebih besar daripada hak ayah 3 kali ganda.
Sehingga ulama bahas bab ni, mereka ada 3 hak yang tidak dapat dimiliki oleh ayah walau apa pun. Pertama, mengandungkan. Yang kedua, melahirkan. Dan yang ketiga, menyusukan. Ini adalah kemuliaan yang Allah beri kepada ibu-ibu. Jadi sekalian ibu, carilah kemuliaan dengan anak-anak. Beranaklah ramai. Betul, beranaklah ramai. Umar Al-Khattab, dia kata, aku ni kalau tak kerana wanita ni melahirkan anak, aku tak tidur dengan wanita. Ui. Sebab apa? Kata dia Umar Al-Khattab, kerana aku harap lahir daripada zuriat keturunanku orang yang beriman kepada Allah. Jadi kita kena ingat, setiap anak lahir daripada rahim ibu, maka anak tu berdoa, beriman, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, besarnya makin tinggi kedudukan kemuliaan si ibu ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 3 orang, 4 orang, 5 orang anak itu duduk dalam barisan tentera, kerajaan akan bagi penghargaan. Ibu yang patriotik, anak dia semua dihantar kepada kem tentera untuk jadi tentera. Tiba-tiba Allah Ta'ala puji ibu-ibu yang salihah ini. Dia ada anak 10 orang, anak dia beriman kepada Allah. Orang ni ada anak 15 orang, anak dia beriman kepada Allah. Orang ni ada 6 orang, anak dia beriman kepada Allah. Orang ni ada 3 orang, anak dia beriman kepada Allah. Orang ni ada seorang, anak dia beriman kepada Allah. Makin ramai, makin lagi bagus. Pasal apa? Ibu yang melahirkan zuriat yang salihah. Zuriat yang salihah. Begitu juga ada anak ayah yang memiliki zuriat yang salih. Mereka ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingat bahawa zuriat yang salih ini kebaikan dia sangat besar. Okey. Tiba-tiba besarnya kedudukan ibu ayah dalam Islam, sehingga kalau keduanya kafir sekalipun, wajib si anak ni berbakti kepada kedua ibu bapa selama dia tidak mensyirikkan atau memerintahkan dengan kesyirikan kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau ibu bapa tu tak suruh buat syirik, kena taat. Kalau dia suruh buat syirik, tu jangan taat. Jadi berbakti kepada dia, keluar, dia ajak dia makan, ajak dia minum, berbakti dia sakit, pergi hantar hospital dan sebagainya. Semua itu menunjukkan kemuliaan. Betul ibu bapa yang kafir di sisi Allah tak ada apa-apa. Tapi bila kita kebaikan dia, Allah menilai kita berdasarkan perintah Allah kepada kita. Tapi tak adalah kebaikan lebih besar seorang anak dengan ibu bapa yang kafir, melainkan dia ajak kepada kembali agama fitrah. Ajak kedua ibu bapa kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi di awal ayat tadi kita dah baca tentang perintah Allah kepada anak waktu ibu bapa sudah tua. Ibu bapa yang tua ni Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, jangan kata Kenapa? Kerana hati mereka sangat-sangat lembut dan sensitif. Tapi kadang-kadang Allahu Akbar, alangkah jahatnya lidah kita. Lebih pada tu kita kata, kadang-kadang kita mengguris hati kedua ibu bapa. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah merahmati kedua ibu bapa kita dan menjadikan mereka itu redha kepada kita. Apatah lagi nak mengherdik, apatah lagi nak menengking, apatah lagi kita nak bercakap dengan bahasa-bahasa yang tak elok kepada kedua ibu bapa. Jangan. Cakaplah bahasa-bahasa yang baik, bahasa yang elok. Kalau tersalah cakap, cepat-cepat minta maaf, ya Allah. Minta maaf ya ayah, minta maaf ibu, ataupun salah minta maaf deh. Minta maaf deh. Minta maaf semua bahasa Kelantan kata. Senantiasa kita minta maaf kepada kedua ibu bapa kita andai kita tersalah, terutamanya waktu mereka sudah tua. Bila makin tua ni makin sensitif, makin tua ni makin sensitif. Sensitifnya dia tu bukan apa, sebab dia tak harap. Dia tak mampu nak pergi sendiri, dia tak mampu, dia kena pimpin, dia kena ni. Kita berjalan tinggal, mak ayah kita belakang, kesian dia. Jangan pimpin tangan dia. Dia nak naik tangga, pimpin tangan dia. Dia nak keluar kereta, pimpin tangan dia. Dia nak makan, kita hidang kat dia. Tak jadi kita ni jangan kata, aku tak nak lah pasal apa, nak jadi raja, nak suruh orang. La ilaha illallah.
Dia telah suap kita waktu kita kecil lebih daripada kita suap dia waktu dia besar. Ada seorang, saya lupa dia tanya ni, boleh tak seorang anak berbakti kepada kedua ibu bapa seperti mana dia jaga masa anak dia kecil? Mak ayah dia jaga. Dia kata tak sama. Selamanya kamu tak boleh nak ukur kebaikan kamu kepada kedua ibu bapa waktu dia tua sama dengan berbaktinya kedua ibu bapa kepada kamu waktu kamu kecil. Mana tak sama? Dia kata, kamu buatlah apa yang kamu nak buat, tak akan sama. Kenapa? Dia kata, kenapa? Kerana waktu ibu bapa kamu menjaga kamu waktu kamu kecil, dia jaga kamu dengan harapan kamu hidup membesar dengan sempurna. Dan kamu waktu kamu jaga dia waktu dia tua, kamu jaga dia dengan bukan harapan lah, dengan perasaan bahawa dia akan pergi dah lepas daripada ni. Tak sama. Dia jaga kita untuk hidup, kita jaga dia untuk mati. Tak sama. Sebab tu kedua ibu bapa ni sangat besar kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga kita daripada kecil untuk kita hidup membesar. Kita kecil kau kita berok. Lagi banyak najis kita, lagi dia usah, tak apalah, beli lagi apa. Pasal makin besar, dia lagi seronok. Tapi anak yang jaga ibu ayah dia tak ada perasaan tu. Tak sama. Sebab tu jangan dibandingkan kebaikan kita waktu mak ayah kita waktu tua dengan kita kata aku waktu dia tak buat macam tu kat aku dulu, dia buat macam ni dulu kat aku, begini. Tak sama tuan-tuan, tak sama. Dia berbakti, dia jaga kita untuk kita hidup membesar. Tapi seorang anak yang berdosa jaga ayah dia untuk ayah dia pergi kembali kepada Allah. Orang panggil jaga untuk mati. Hak ni jaga untuk hidup, hak tu jaga untuk mati. Tak sama. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur mak ayah kita untuk dapat kita berbakti kepada mereka dalam keadaan yang kita mampulah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, soalan yang di akhir tadi juga, di awal tadi juga, macam mana kita nak berbakti andai kata mereka dah tak ada? Andai kita dah tak ada. Pertama, benda ni melibatkan benda gaib. Cerita dia ni akhirat. So bila benda gaib atau alam barzakh, benda-benda gaib, macam mana nak sampai tu, kita kena kembali kepada wahyu, apa yang Allah bagi tahu dan Nabi SAW sampaikan kepada kita. Pertama, Nabi SAW sebut apabila matinya anak Adam, terputuslah amalan dia kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Jadi ada di sini anak yang saleh berbakti kepada kedua ibu bapa dengan mendoakan, ya Allah, ampunkanlah ayahku, ampunkanlah ibuku yang telah meninggal. Istighfar untuk mak ayah kita. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha. Ada seorang lelaki diangkat darjatnya dalam syurga. Lalu dia tanya, macam mana aku dapat darjat ni? Lalu dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, dengan sebab anak kamu beristighfar untukmu. Itu satu, doa dan istighfar untuk ayah kita. Kalau dia dah meninggal, berbuat baiklah kepada orang-orang yang waktu dia hidup berbuat baik. Dia ada kawan baik dia, kita pergi ziarah kawan baik dia, kita bagi hadiah kawan baik dia. Pasal apa? Itu seakan-akan ayah kita buat baik, kita ganti ayah kita. Kita ganti ayah kita, dan amalan tu insya-Allah dapat kepada ayah kita. Pahala tu dapat juga kepada ayah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirnya, apa benda yang kita boleh wasiatkan diri kita untuk bantu diri kita jadi anak yang taat kepada Allah? Nombor 1, minta doa dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang soleh,
Dan anak juga, ayah juga berdoa, ya Allah kurniakanlah aku anak yang soleh. Yang kedua, kita kena belajar betapa besarnya pahala berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey, kita kena belajar berbakti kepada kedua ibu bapa dan apa dia ancaman derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, kita kena sebagai ibu bapa, kita kena jadi baik lah. Jadi baik untuk anak-anak kita. Jangan kita mengharapkan anak tu berbakti tanpa kita pun tak baik ke dia. Begitulah juga anak mengharapkan ibu bapa baik kepada dia, dia pun kena buat baik kepada kedua ibu bapa dia. So dia adalah dua hala, komunikasi dua hala. Yang seterusnya, wasiatkan anak kita dengan berbuat baik. Kena wasiatkan, pesan kepada dia sokmo-sokmo. Okey. Dan yang keenam, biasanya anak ni malu dia dapat anak, dia tak perasan sangat. Tapi bila dia dah dapat anak, dia berasa macam ni rupanya jadi ayah, macam ni rupanya jadi mak. Barulah dia tahu. Maka dia kena letak diri dia tempat mak dia. Nanti besok aku pun tua juga, macam mana anak aku nak buat kat aku? So apa yang kita harap anak kita buat kepada kita, hari ni kita buat kepada mak ayah kita. Perkara-perkara macam tu boleh membantu kita dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan ibu dan ayah yang ada dalam Quran, contoh teladan yang paling baik ialah Nabi Ibrahim AS, yang merupakan bapa kepada sekalian Nabi-Nabi. Jadi kita pakat-pakat tengok sirah Nabi Ibrahim dan pakat ambil doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim, dia doa anak dia salat, dia doa dapat anak keberkatan, dia doa anak dia ni dapat zuriat yang soleh. Dan Nabi Ibrahim juga orang yang taat kepada Allah. Ini antara fadilat ayah dan ibu yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil kisah Nabi Ibrahim ni, jadikan contoh teladan untuk kita. Wallahu ta'ala ala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah apa yang baik dari Allah, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.